bagi petua apa, bawa bubur dalam uncang ke. Bergunalah juga petua tu. Bawa slipper kan. Yang penting, seterusnya. Jadi perjalanan kita musafir, kita akan pergi ke Madinah. Betul? Di Madinah, di Madinah ni tak ada ibadat khusus. Tak ada. Hanya Nabi SAW sebut beberapa kelebihan ataupun fadilat. Apa fadilat yang ada? Fadilat semayang di Masjid Nabawi. Fadilatnya. Ada fadilat di situ dan ambillah masa untuk banyakkan solat di Masjid Nabawi. Jadi tuan-tuan bila bangun awal ni pagi-pagi, pergi ke Masjid Nabawi, banyakkan solat. Kadang-kadang, yalah, maaflah cakap ni, kadang-kadang ada sebahagian daripada kita ni, kita pergi, tak salah nak pergi shopping, boleh. Nak pergi beli barang ni semua memang boleh. Sebab orang kata beli barang kat Mekah murah sikit, itu tak salah. Tapi peluang menunaikan ibadah tu jangan lupalah, jangan tinggalkan. Jadi banyakkan solat di dalam Masjid Nabawi sebanyak mungkin. Ini peluang besar, fadilatnya lebih daripada masjid-masjid yang lain. Dan tak ada masjid lain yang lebih daripada Masjid Nabawi melainkan Masjidil Haram. Dan di dalam Masjid Nabawi itu jugalah bersemandinya jasad Nabi SAW. Asalnya dulu kawasan luar masjid lah, tapi apabila masjid dibesarkan, maka kawasan bilik Nabi ataupun makam Nabi dimasukkan dalam kawasan masjid. Sebab itu Imam Malik rahimahullah, dia tak pernah keluar daripada Madinah kecuali sekali je sepanjang hidup dia. Ke mana? Pergi menunaikan haji sekali. Dan Imam Malik dalam sebahagian riwayat disebutkan bahawa dia tak pernah pakai selipar pun di Madinah. Saya tak katalah tuan-tuan pergi ni jangan pakai selipar, suka hatilah nak pakai apa. Tapi ini nak cerita waraknya Imam Malik dan dia menghormati jasad Nabi yang ditanam di Madinah. Yang kedua, di Madinah juga terdapat Raudah. Nabi SAW sebut, jarak di antara rumah aku dan juga mimbarku, Raudatun min riyadil jannah. Salah satu taman di antara taman-taman syurga. Tak ada tempat lain dah yang Nabi kata, yang ni taman syurga. Tak ada syurga di atas muka bumi ini melainkan itulah satu-satunya tempatnya. Jadi, biasanya Nabi akan keluar daripada rumah, Nabi akan berjalan ke mimbar. Jadi, Nabi kata jarak tempat yang selalu Nabi jalan ni, Nabi di Madinah 10 tahun. 10 tahun tu tiap-tiap hari Nabi berjalan. Tempat itulah Nabi kata salah satu di antara taman-taman syurga. Tuan-tuan nak duduk di Raudah ni kena berebut sikit lah orang kata. Berebut ni bahasa apa? Bahasa utara kan? Ha? Kalau bahasa bakunya rushing sikit lah. Jadi tuan-tuan kena berebut sikit untuk nak duduk di Raudah ni. Tapi di situ ada fadilat. Jadi saya ingatkan diri saya dan kita sekalian, bagi lelaki ni, kalau ada masa bangun, cubalah bertahajud di Raudah. Bangun awal sikit kan. Bangun, duduklah di situ doa, minta kepada Allah. Itu yang kedua. Perempuan susah sikit. Perempuan nak pergi Raudah, dia ada jadual waktu, dia tak boleh pergi suka hati dia. Jadi cubalah cari peluang itu. Yang ketiga, bila kita di Madinah, masjid yang selalu Nabi pergi, Masjid Quba. Nabi pergi setiap hari Senin Masjid Quba. Jadi ambillah peluang itu. Yang mana Nabi SAW sebut, aku akan pergi setiap minggu. Sama ada aku naik binatang ke ataupun aku berjalan kaki. Jadi ambillah peluang itu. Pahalanya sama dengan pahala umrah. Nanti insya-Allah kalau tuan-tuan yang pergi dengan kereta ni, pandai-pandailah cari pakai GPS ke apa. Jadi pergi ke Masjid Quba 2-3 hari di Madinah, duduk di sana, solat. Pergi dan solat duha 2 rakaat di situ. Itu pagi kan. Jadi itu 3 benda. Tempat-tempat lain di Madinah, kalau kita pergi ke Bukit Uhud dan sebagainya, bolehlah nak tengok-tengok sejarah. Tapi bukan tempat untuk melakukan ibadah khusus. Tak boleh ada orang kata ini dah lama dah ni, ada hajat terpendam. Bila nak doa, simpan doa sampai pergi ke depan makam Uhud, baru doa. Ya, itu tak boleh. Kita pergi ke situ, kita doakan untuk syuhada Uhud. Tapi tak ada ibadat khas di situ. Doa kepada penghuni kubur di situ. Sama juga pergi ke Badar dan sebagainya. Pergi ke bukit, kawasan Uhud ni ada satu lubang yang mana tempat Nabi dalam perjalanan balik, Nabi duduk ke situ. Pergi nak ziarah, kita pergi ziarah. Tapi ibadat khusus tak ada. Kita pergi sekadar ziarah. Ada orang kita buat khurafat kadang-kadang. Orang di sini tak tahu, daripada Malaysia, yang pergi tempat-tempat tertentu di Madinah ni belajar ilmu sihir. Masjid mana orang tahu pergi belajar ilmu ambil jin ni, semua khurafat. Pergi sana hilang pahala haji, hilang pahala umrah. Jadi kita kena jaga benda ni.
Sebab itulah, sebelum kita nak cerita manasik umrah ni, satu benda penting yang kita kena ingat. Apa sahaja ibadat yang kita buat, kita kena pastikan dua benda. Sebab akhirnya, yang nak tentukan kita dapat pahala ataupun tak dapat pahala daripada ibadah kita adalah Allah. Bukan suka hati kita yang kita tentukan ni berjaya ke tak. Allah nak bagi kita pahala. Dan Allah letakkan dua syarat. Rukun. Apa sahaja ibadah yang kita nak buat, mesti kena dua benda ni. Hilang salah satu, tak sempurna ibadah kita. Yang pertama, ikhlas. Niat kita mesti kerana Allah. Ini benda penting. Bukan sekadar perjalanan kita pergi ni kita niat kerana Allah. Setiap benda yang kita buat, kita niat kerana Allah. Satu, niat. Yang kedua, rukun yang kedua, ittiba'. Satu, yang pertama, niat ni masalah hati kita. Kita ikat hati kita buat kerana Allah. Yang kedua, ittiba'. Ikut apa yang Nabi ajar. Ramai orang terlepas pandang benda yang kedua ni. Sebagaimana ramai juga orang terlepas pandang benda yang pertama. Jadi tuan-tuan, set pemikiran kita, kita pergi ni, ibadat kita nak bagi sama macam mana Nabi buat. Islam ataupun Nabi ajar kita bukan makin banyak buat ibadat makin bagus, tak, dia bukan macam tu. Islam ni ada kemuncak. Bila sampai di kemuncak dia, itulah yang terbaik. Kalau kita tambah lagi, dia akan turun balik. Bukan kata lagi banyak kita buat lagi bagus, tak, bukan macam tu. Jadi apa sahaja yang kita nak buat ni, ikut apa yang Nabi ajar. Bab ni penting. Sebab itu kalau kita rujuk ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang penyucian jiwa, macam mana kita nak sucikan jiwa, Allah sebut ada dua jenis. Satu, Allah puji. Allah puji apa? Allah puji orang yang jiwanya disucikan oleh Allah. Qad aflaha man tazakka. Maka berjayalah orang yang jiwanya Allah sucikan. Dan yang kedua, Allah kritik ataupun Allah keji orang yang dia menyucikan jiwa dia sendiri. Apa bezanya? Bila Allah sucikan jiwa kita, kita ikut jalan Allah. Allah tentukan macam mana nak sucikan jiwa kita. Tapi kalau kita cuci jiwa kita sendiri, kita reka jalan sendiri, itu tak diterima. Jadi tuan-tuan, penting ni, ibadat. Ikut apa yang diajar. Dan kadang-kadang manasik ni dia tak susah, senang. Kita yang kadang-kadang buat jadi susah. Macam mana Nabi ajar sahabat manasik? Nabi keluar dengan sahabat daripada Madinah. Dalam perjalanan keluar tu, sahabat tengok apa Nabi buat. Dan Nabi tak buat macam kita ni. Sebelum pergi haji, kumpul ramai-ramai. Sini siri pertama kuliah umrah, cerita. Itu siri kedua, siri ketiga. Tak ada pun. Nabi umum je, tahun ni nak keluar umrah, nak keluar pergi haji wada'. Sahabat semua berkumpul. Sampai berhenti di miqat, Nabi cerita apa yang boleh buat, apa yang tak perlu buat. Sahabat tengok. Dan bila berlaku masalah ataupun apa-apa kes, sahabat datang dekat Nabi. Duduk di kawasan miqat. Di Dhul Hulaifah. Ni miqat yang paling jauh lah daripada Madinah. Ada perempuan beranak, isteri kepada Abu Bakar, melahirkan anak. Tanya Nabi, apa nak buat? Maka Nabi cerita, dia mandi dan dia tutup. Dia boleh buat semua macam orang lain. Jadi, itu cara Nabi mengajar. Bila Nabi masuk ke Mekah, sama juga. Nabi buat dan para sahabat yang lain ikut. Tengok Nabi dan ikut. Jadi, itu yang penting. Sebab itu, mana-mana sahaja kita belajar umrah ataupun kita buat, pastikan benda penting ikut apa yang Nabi ajar. Dia kadang-kadang kan orang-orang jemaah kita ni, dia bawa buku doa yang sangkut badge kerja tu kan. Dia cari doa. Kadang-kadang kita fikir Nabi tak ngajar macam tu. Ibadat asalnya manasik, banyaknya apa? Nama pun manasik, perbuatan. Kita kadang-kadang hilang ruh perbuatan tu sebab kita hafal benda-benda yang Nabi tak hafal, Nabi tak ajar pun. Ada orang setiap round tawaf tu, tiap-tiap round dia ada doa khas. Ni round pertama cari, baca. Masuk round kedua cari pula. Oh, ni doa kedua. Masuk round ketiga buku tertutup. Dia berhenti sat cari. Mana ni? Cari balik doa. Tuan-tuan, susah. Kan kadang-kadang time orang bersesak-sesak, time itulah dia nak cari buku doa dia. Asalnya manasik ni adalah benda yang kena hafal. Apa benda yang wajib kita baca? Niat asalnya kan. Yang wajibnya labbaik Allahumma umratan
Ataupun labbaik Allahumma hajjan. Aku menyahut seruan kau ya Allah untuk menunaikan haji ataupun umrah. Yang itu satu.